Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastika Adilah binti Atan dan nombor kad matrik C18A0095. Pada hari ini saya telah memilih satu produk pelancongan yang berteraskan warisan untuk dikomersialkan, iaitu tapai ubi kayu. Malaysia amat kaya dengan warisan kebudayaan, termasuklah makanan warisannya yang pelbagai dan eksotik. Adalah menjadi satu tanggungjawab kepada semua pihak bagi mengangkat makanan tradisi ini ke satu tahap yang lebih tinggi seiring dengan perkembangan teknologi makanan pada masa kini. Tapai ubi kayu merupakan satu juadah istimewa bagi masyarakat Melayu yang boleh ditemui di mana-mana sahaja, sama ada pada majlis jamuan atau dijual di restoran sebagai hidangan sampingan. Tapai ubi kayu sangat istimewa kerana mempunyai rasa yang unik. Sejarah asal-usul tapai ubi kayu ini tidaklah diketahui secara tepat. Namun, ada pendapat mengatakan bahawa tapai ubi kayu ini berasal daripada kaum Jawa. Di Jawa, tapai ubi kayu ini dikenali sebagai tapai singkong atau tapai telo. Tapai dikenali sebagai basi binubran di Filipina, chow di Kemboja dan chow mak di Thailand. Apapun, tapai ubi kayu ini telah diiktiraf sebagai salah satu makanan yang unik pada kaum Melayu. Hal ini kerana tapai ubi kayu ini amat sesuai untuk dijadikan sebagai makanan pencuci mulut. Dalam perkembangan sejarahnya, hampir seluruh masyarakat Melayu mengenali makanan tapai ubi kayu ini. Permintaan tapai ubi kayu ini pada masa kini juga semakin meningkat kerana kaum Cina dan kaum India turut meminatinya. Malah, terdapat peniaga cendol yang menggunakan tapai ubi kayu ini sebagai penambahan perisa. Gabungan kaum Melayu, Cina dan India ini telah berjaya menyatupadukan pelbagai masakan dan menjadikan ia sebagai salah satu tarikan kepada pelancong luar. Terdapat beberapa faktor mengapa saya memilih produk ini sebagai produk pelancongan. Faktor pertama, saya memilih produk ini sebagai produk pelancongan adalah kerana dapat mengekalkan tapai ubi kayu sebagai makanan tradisional di Malaysia supaya tidak dilupakan oleh masyarakat pada masa kini. Kerana tapai ubi kayu merupakan warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun daripada masyarakat terdahulu. Faktor kedua, mengapa saya memilih produk ini sebagai produk pelancongan, kerana tapai ubi kayu merupakan salah satu makanan tradisional yang mempunyai banyak khasiat kepada kesihatan tubuh badan manusia. Hal ini kerana tapai ubi kayu sangat baik untuk sistem pencernaan kerana ia dapat melancarkan sistem pencernaan kita dan dapat mencegah daripada berlakunya kanser usus besar. Namun begitu, terdapat beberapa pantang larang yang perlu dielakkan oleh para pembuat tapai semasa proses pembuatan tapai agar tapai yang dihasilkan lebih enak, manis, lembut dan bermutu. Antara pantang larang yang perlu dielakkan semasa pembuatan tapai ini adalah: yang pertama, mulut tidak boleh celupa dan mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Yang kedua, wanita yang sedang datang bulan juga tidak boleh menyentuh dan menggunakan tangan ketika proses meletakkan ragi pada ubi kayu. Dan yang ketiga adalah individu yang sedang membuat tapai juga tidak boleh berada dalam keadaan marah atau tertekan. Kebanyakan individu yang membuat tapai ini mempercayai bahawa sekiranya mereka melanggar pantang larang ini, tapai ubi kayu yang dihasilkan akan bertukar menjadi masam atau keras. Mereka juga berpendapat bahawa pantang larang ini merupakan petua daripada generasi terdahulu berdasarkan pengalaman yang dilalui. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, mari kita melihat proses-proses bagi menghasilkan tapai ubi kayu yang sempurna. Ini adalah resepi bagi menghasilkan tapai ubi kayu. Bahan pertama yang diperlukan adalah ragi tapai dan ubi kayu. Mula-mula, ubi kayu perlulah dibersihkan dan dipotong seperti ini. Kemudian, ubi kayu tersebut perlulah direbus lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit. Sejujurnya, ia bergantung pada ubi kayu tersebut sama ada cepat atau lambat ia empuk. Selepas itu, sediakan daun pisang dan angkat ubi kayu setelah separa empuk dan toskan. Apa yang perlu diingatkan adalah ubi kayu tidak boleh direbus sehingga lembik, tetapi hanya perlu direbus separa masak. Seterusnya, biarkan ubi kayu tersebut sehingga ia sejuk sebelum diletakkan ragi tapai. Setelah ubi kayu tersebut menjadi sejuk, proses bagi menabur ragi tapai perlulah dilakukan. Proses menabur ragi tapai tidak boleh dilakukan ketika ubi kayu dalam keadaan panas, kerana ragi tapai akan mati. Tabur ragi tapai sehingga merata. Jangan lupa,
sediakan bekas dan letakkan daun pisang di dalamnya. Kemudian, masukkan ubi kayu yang diletak ragi tadi ke dalam bekas yang disediakan. Lalu, tutup dan perapkan selama 3 hari. Letakkan di dalam suhu bilik sahaja. Setelah 3 hari, kita akan melihat tapai ubi kayu yang dihasilkan menjadi ataupun tidak. Wah, harumnya bau tapai ubi kayu ni. Nampaknya, tapai ubi kayu saya menjadi dengan sempurna. Tapai ubi kayu yang dihasilkan ini sangat lembut dan manis. Seterusnya, kita akan menyambung kepada strategi yang boleh dilakukan bagi menguruskan produk ini. Yang pertama dengan menjaga kualiti setiap hidangan makanan tapai ubi kayu ini secara konsisten. Ini kerana dengan mengekalkan kualiti dan rasa daripada awal akan dapat menjaga kepercayaan setiap pelanggan yang datang. Seterusnya, strategi yang boleh dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan agensi pelancongan. Kerjasama ini akan dapat membantu untuk memperkenalkan tapai ubi kayu ini sebagai makanan tradisional tempatan kepada pelancong yang datang di negara ini. Selain itu, terdapat beberapa langkah bagi mempromosikan tapai ubi kayu ini. Yang pertama adalah dengan membuat risalah dan menyebarkan risalah tersebut kepada orang ramai. Kaedah ini cukup berkesan bagi mendapatkan perhatian orang ramai yang tidak biasa dengan jenis makanan tradisional ini. Setiap risalah yang dihasilkan juga perlulah dengan reka bentuk dan maklumat yang mudah untuk diingati oleh orang lain. Langkah kedua yang boleh digunakan bagi mempromosikan tapai ubi kayu ini adalah dengan menggunakan media massa. Sebagai contoh, aktiviti promosi yang boleh dilakukan melalui media massa adalah dengan menyiarkan mengenai tapai ubi kayu ini sebagai makanan tradisional yang unik yang terdapat di negara ini melalui radio, filem, televisyen dan internet. Umum sedia maklum, pada masa kini, penggunaan media massa tidak asing lagi bagi golongan masyarakat. Oleh itu, aktiviti promosi yang dilakukan melalui kaedah media massa ini akan lebih mudah untuk mendapat sambutan dan perhatian dalam kalangan masyarakat, tidak kira dalam dan luar negara. Selain itu, terdapat beberapa impak sekiranya tapai ubi kayu ini dijadikan sebagai produk pelancongan kepada sektor pelancongan. Yang pertama adalah dapat menarik kemasukan pelancong asing untuk melancong di negara ini. Hal ini kerana tapai ubi kayu merupakan salah satu makanan tradisional yang unik yang terdapat di negara ini dengan rupa paras dan khasiat serta rasanya yang unik yang terdapat pada tapai ubi kayu ini akan dapat menarik minat pelancong untuk merasai sendiri keunikan yang terdapat pada makanan tradisional yang terdapat di negara ini. Kesimpulannya, tapai ubi kayu ini sangat sesuai untuk dikomersialkan sebagai produk pelancongan kerana ia merupakan salah satu makanan tradisional yang terdapat di negara ini. Tapai ubi kayu juga merupakan makanan tradisional yang unik serta mempunyai banyak khasiat kepada tubuh badan manusia. Justru, penghasilan kuih tradisional tapai ubi kayu ini mempunyai potensi yang besar kerana ia berupaya menarik minat pelancong asing yang sering berkunjung ke kawasan kampung dan pedalaman untuk menerokai kepelbagaian makanan warisan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.